Yahudi ni jahat macam mana pun dia, baik macam mana pun dia mesti ada benda nak ngenakan kita. Selagi mana kita bukan bangsa Yahudi. Hindu kah kita? Cina kah kita? Inggeris kah kita? Melayu kah kita? Baik macam mana pun dia mesti kenakan kita. Sebab pengajaran dalam kitab Talmud sebut, semua bangsa dalam dunia adalah binatang melainkan Yahudi. Ini pegangan bangsa Yahudi. Semua bangsa dalam dunia ini bagi bangsa Yahudi adalah binatang. Yang tidak binatang hanyalah Yahudi saja. Sebab itu boleh tembak budak-budak kecil sekalipun. Sebab budak-budak kecil itu pun adalah anak binatang. Jangan ada perasaan pada anak binatang. Kita punya duk kesian dekat bangsa Palestin, kena tembak budak baru lahir, kena tembak. Bagi bangsa Yahudi tak ada belah kasihan. Sebab itu binatang pada dia. Yang seterusnya, riba adalah satu amalan mereka, kewajipan kepada mereka, dan melaksanakan riba ke atas umat Islam adalah berpahala. Dia tanya pada saya, Ustaz, berapa puluh tahun dah orang Islam berperang dengan Palestin, dengan Israel? 73 perang, 82 perang, 84 perang. Perang tak habis. Termasuk perang yang baru ni 22 hari. Perang 22 hari. Mana ada perasaan belah? Ustaz tahu tak pasal apa tak ada belas? Tentera-tentera dia tak ada belah kasihan. Dia kata, Ustaz, askar-askar barisan hadapan Yahudi semuanya adalah anak-anak haram, anak-anak zina. Yang tidak ada mak, yang tidak ada bapa, yang tidak ada saudara mara, yang memang tak ada perasaan kasih dan sayang. Tuan-tuan tengok cerita Rambo. Rambo mana ada takut, mana ada senyum Rambo. Adik-adik dia mungkin tak kenal Rambo, dia kata pisau Rambo. Mana ada senyum Rambo. Dia tak ada belah. Mana ada perasaan sedih. Mereka ambil anak-anak haram ni, anak-anak luar nikah ni, letakkan setempat, jadikan manusia yang betul-betul tak ada hati perut. Yang kamu kena baik pada kerajaan saja. Kerajaan bagi makan kamu. Kalau kerajaan tak bagi makan kamu, mampus kamu. Akhirnya jiwanya hanyalah untuk kerajaan. Sekarang bunuh orang Palestin, bunuh saja-saja, tuan-tuan. Macam kita ni, sejahat-jahat orang kita, dia ingat mak dia. Dia nak rompak satu makji. Bila dia nak rompak, makji ni macam mak aku. Kadang-kadang perompak tu tak jadi rompak. Dia fikir macam itu. Kadang-kadang dia nak rogoh perempuan, dia fikir juga, kalau adikku kena rogoh macam mana? Mungkin tak jadi dia. Pasal dia ada mak, dia ada kakak, dia ada adik, dia ada ayah. Tapi tentera Yahudi, dia nak fikir apa? Mak tak ada, bapak tak ada, adik tak ada, kakak tak ada. Dia sebatang kara, mampus nak jadi apa pun. Sebab itu dia tak ada perasaan untuk membunuh orang. Perasaan sedih, kesian, tak ada. Macam mana nak buat, tuan-tuan, dengan bangsa macam ini? Bangsa menganggap bangsa paling tinggi darjat dalam dunia. Segala benda yang halal, halal lah pada dia. Segala benda yang haram pun halal pada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya berbual dengan sahabat ni dekat-dekat sejam lebih, tuan-tuan. Benda rahsia banyak lah yang saya tak boleh sebut di sini, pada melibatkan soal keselamatan dia dan negara dia. Tapi yang saya nak sebut pada tuan-tuan, Yahudi mengetahui rahsia, kekuatan, mentaliti, sikap, perangai, ekonomi negara-negara Islam. Dia tahu serba-serbi apa nak melemahkan umat Islam. Sebab tu dia mula-mula hantar pada umat Islam ialah makanan. Diberikan makanan kepada orang Islam, dibuatkan makanan yang kotak-kotak, yang campur dengan bahan kimia, yang lama-lamanya orang Islam tak boleh fikir dengan waras. Berpuluh tahun orang Islam duk makan benda-benda yang hebat yang dibuat daripada
negara-negara yang hebat-hebat, negara Amerika ni, bila makan barangan Amerika, bila hisap benda barangan Amerika, kita rasa hebat. Ditunjukkan bahawa pakai barangan ini hebat. Pakai baju mereka pun hebat, pakai seluar jin mereka pun hebat, makan cara mereka pun hebat, isap rokok cara mereka pun hebat. Dalam hebat-hebat itulah diletakkan macam-macam racun, benda-benda kotor di dalam dia, sampai menjejaskan umat Islam punya kesihatan. Tuan-tuan ingat Yahudi ni buat saja-saja kan tuan-tuan? Dia kaji dulu setiap bahan perisa yang mereka buat dan mereka campurkan dalam makanan. Yang kedua, dia kata dalam proses pemakanan itu dihantar kepada negara-negara Islam makanan yang paling busuk dan buruk sekali untuk negara Islam. Yang paling baik-baik semua untuk negara kafir. Termasuklah dia kata kismis itu. Yang sampai pada kita kismis daripada Amerika itu tuan-tuan yang paling buruk sekali lah. Yang itulah yang tuan-tuan buat jampi anak-anak, doa selamat lah, doa terhati lah apa lah. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, cari kismis merah, cari kismis Iran. Yang Nabi sebut kismis merah, kismis merah. Yang kita duk cari sekarang di kedai-kedai duk jual lah kotak kecil tu. Bukan hak Ustaz Mak Aikam punya tu, bukan. No, tuan-tuan carilah nama dia, mula pada huruf L, hujung dengan huruf G, dengan huruf O. Itu adalah kismis daripada Amerika yang paling busuk sekali tuan-tuan. Yang tak ada nilai lah. Yang itulah yang dihantar kepada umat Islam, yang kita makan. Sebab itu kalau tuan-tuan belajar, Yahudi akan membuat riuh. Tuan-tuan rujuk dalam surah Fussilat, wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Allah Ta'ala sebut macam mana orang kafir merosakkan umat Islam dengan meninggalkan Al-Quran. Kenapa tahun 1967 dia serang Baitul Maqdis dan dia menyerang Masjid Al-Aqsa? Kerana pada masa itu semua umat Islam sedang riuh, tidak ada lagi sensitif dan tidak ada rasa sensitivity kepada Islam. Tahun 60-an itulah umat Islam lupa kerana Yahudi menghantarkan budaya ego-ego. Yahudi merosakkan kita yang pertama tadi dengan makan, yang keduanya dengan ego-ego, muzik. Semua tahun 60-an orang lupa tentang Yahudi. Orang tak kisah sebab negara-negara Islam sibuk dengan The Beatles. Semua nak jadi The Beatles. Pakaian pun pakaian Beatles, cara hidup pun cara hidup go-go, pok ye-ye. Semua nak jadi. Lupa tentang soal agama. Tuan-tuan ingat balik gambar tuan-tuan tahun 60-an, cuba pergi tengok. Kenangan-kenangan dulu, perhati balik. Semalam kita baca surat khabar Kosmo semalam. Tengok satu orang meninggal dunia, orang besar meninggal. Tengok gambar dia tahun 60-an. Dia dengan isteri dia tu macam mana pakai. Patut gambar tu tak payah sia dah, kawan dah mati. Yang paper dia pun satu. Tengok gambar isteri dia pakai macam mana. Saya tak gamak tengok walaupun gambar tu tahun 60-an, tapi tak sesuai ditayangkan gambar itu. Gambar lama. Isteri pakai cukup seksi. Tuan-tuan cari surat khabar Kosmo semalam. Dia dah meninggal, baru meninggal, tunjuklah gambar hak elok-elok. Gambar hak lepas-lepas tu tak payah. Pada masa itu habis orang kita ni pakai ni macam Yahudi semua. Semua datang, The Beatles datang, Rolling Stone. Semua tu dia ada gegur, ketuk-ketuk badan ni. Orang India pun jadi gegur tu kan. Hindustan pun habis. Semua nak jadi I wanna hold your hand, deko, abeto, mushko nahi, rekabel lain. Semua nak jadi. Syami Kapoor tu pun nak jadi juga tuan-tuan. Tengok tahun 1968 Brahmachari tu. Dia menari gede-gede. Tak ada lah image India dalam cerita Brahmachari tu. Semua gugur lah. Aje ketere mere pyare ketel ai. Betul kan? Kita kena tanya penulis lirik kita. Bila mari 70-an, dia tukar daripada gogo, dia tukar pada hippies, Woodstock. Semua rambut panjang. Beatles pun jadi rambut panjang dah. Dulu Beatles rambut pendek. Mari 70-an, dia jadi rambut panjang dah. Jadi spek mata bulat lah. Hitam spek mata. Rambut panjang dah. Apa? Dadah. Apa?
dadah tahun 70-an. Yahudi hantar dadah. Tahun 73 dia start berperang dengan Palestin, berperang dengan Mesir tahun 73. Pun orang tak ambil kisah. Kerana Yahudi dah menghantar dadah. Sampailah umat Islam leka dengan dadah. Bermula dadah ni tahun 70-an, tahun 60-an tak ada lagi dadah, tuan-tuan. Budaya inilah budaya yang sampai seluruh umat Islam dan seluruh umat manusia di muka bumi ni semuanya jadi hippies, Woodstock. Budaya seks bebas, jenis tak mandi punya ni. Rambut-ramba punya beg, baju rambut-ramba seluar meleret jalan, sapu habis sampah. Ini tahun 70-an. Kesan dia bukan pada negara Islam. Saya kata satu dunia. Orang India pun yang kuat berpegang pada India pun tewas dengan Yahudi. Itu yang datang Dum Meredum itu. Dev Anand dengan Zinat Aman. Dum Meredum Hari Rama Hari Rami. Gambaran masyarakat pada itu terlalu hidup bebas. Yahudi bawa seks bebas. Tahun 80-an dia datangkan rock. Kesih. Itu pun dapat Datuk memang tuan-tuan. Rock. Habis orang jadi rock. Mai 90-an dia perkenalkan muzik yang baru, yang lebih kegagaban. C-I-N-T-A C dia terangkan. Semua jadi rap. Jangan kita ya Allah semua duk gini apa? Dia mari tahun 2000 dia memperkenalkan budaya indie. Underground, indie jenis meleleh. Semua buat dengan syabu, tangkap lentur. Kasih janganlah engkau pergi. Ya Allah lembeknya. Pun orang minat tuan-tuan. Cuma tuan-tuan tengok lagu-lagu tu sekarang ni. Semua orang mana? Jangan kau cintakan aku. Ya Allah. Apa benda dia cakap pun orang minat. Lantaklah Gaza kena bom ke apa ke, aku nak buat. Sampaikan nak sayang pada Gaza pun kena buat konsert hari ni. Saya cukup tak seronok tuan-tuan nak cari kutipan untuk Gaza buat konsert. Konsert amal. Konsert mengenang Palestin. Ya ke? Itu bukannya nak tolong orang. Itu nak seronok. Tak memadai pergi ambil serban Yasir Arafat tak atas bau. Kita sokong Palestin. Lepas tu campur lelaki perempuan. Itukah caranya disuruh agama? Tak Islamik langsung. Yang betul-betul macam mana perjuangan kita?